Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi sebelum kita baca syarahan yang kedua oleh Syekh Khalid bin Abdullah Al-Azhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka kita bacakan hadiah Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Khalid bin Abdullah Al-Azhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tak payah syarah lah, ma'ruf. Syarah apa? Ma'ruf. Syarah panjang lah bagi orang yang mengikuti pengajian kita sepanjang tempoh kita mengajar ni, sepanjang tempoh baca kitab ni. Jadi tak payahlah, ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Nuktah. Wa bihi ay wa billahi, dan dengan Allah jualah nasta'inu, meminta tolong ia oleh kami. Jadi asal ayat wa nasta'inu bihi. Saya guna lupa satu hal. Kita guna cetakan ni Jadi kalau ada perkataan tu tak ada tu, mana di tambahan daripada muhaqqiq lah. Bagi kita akan baca bawah sekali tu, setengah-setengah masa. Waktu kita pilih hak tahqiq ni lah. Nampak merah tu. Tahqiqnya oleh Syekh Dr. Zakaria Tunanai. Warna tu cara baca tu. Syekh Dr. Zakaria Tunanai itu ataupun Tunani. Jadi wabihi nasta'in, asalnya wa nasta'inu bihi, dan meminta tolong oleh kami dengan Allah. Jadi dipanggil yufidul hasar juga kerana dia memuqaddamkan, mendahulukan muta'alliq bermaling muta'allaq. Jadi hanya dengan Allah jualah meminta tolong oleh kami. Wa sallallahu wa istinaf, sallallahu fi'il, dan memberi rahmatlah oleh Allah. Allah nisbah salah itu beri rahmat. Salla ta'alu ala sayyidina, atas penghulu kami. Wa maulana sayyidi jar majrur wa huwa mudhafna mudhafu ilaih ataf. Wa maulana, dan tuan kami. Siapa dia tu? Muhammadin, badal bagi sayyidi. Wa ala, dan ataf kepada ala sayyidi, ay sallallahu ala, dan memberi rahmat juga oleh Allah, mudah-mudahannya. Khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, ay Allahumma salli
Al alihi, keluarganya nya Muhammad. Ali mudhafu jar majrur wa huwa mudhafi mudhafu ilaih ataf. Wa sahbihi wa sahbi Muhammadin, dan sahabatnya nya Muhammad. Wa sallama ataf sallah, dan juga memberi kesejahteraan lah ia Allah, tasliman maf'ul mutlaq, akan sebagai kesejahteraan. Panggil maf'ul mutlaq litaukidil fi'il, untuk menguatkan, untuk mentaukidkan, menegaskan fi'il, iaitu sallama. Yaqulul abdul faqiru, fi'il mudhari', berkatalah fa'il al-abdu, oleh hamba, sifat al-faqiru, yang amat berhajatlah ia hamba. Al-faqir ta'alu ila, berhajat ila maulahu maulal abdi, kepada tuannya, kepada tuan hamba. Apa tuan bagi hamba tu? Allah lah. Yang mana sifat maulahu al-ghaniyyu. Bukan. Ila maulahu, betul lah. Yaqulul abdul faqiru ila maulahu. Al-ghaniyyu. Al-ghaniyyu sifat bagi al-abdu, silap. Bukan sifat bagi maulahu. Sifat kedua bagi al-abdu. Lagi pula hamba ni terkaya ia hamba bihi, dengan dia, dengan maulahu, amma siwahu, daripada selainnya, selain maulahu. Apa maksud terkaya? Tak berhajatnya aku daripada selain Allah Ta'ala, tapi aku berhajat kepada bihi ay bi maulahu, kepada maulahu, tuannya, tuan hamba. Aku berhajat kepada tuan bagi hamba tu saja. Aku tak berhajat kepada benda lain. Al-ghaniyyu, terkaya ia, amma siwahu. Mana memadalah hamba tersebut dengan Allah, amma, berbanding daripada sekalian yang selainnya, selain Allah. Gitu. Tak kena juga tu. Tak kena Dia nak jadi sifat bagi maulahu, tengok nombor nuskhah nombor 1 tu. Fi jim, jim tu nombor nuskhah. Pada nuskhah jim, wadal, dan nuskhah dal, wawaw, nuskhah waw, dan wazai, wata. Ada 5 nuskhah tu. Dia kata begini, yaqulul abdul faqiru ila maulahul ghaniyyi. Tu baru kena. Jadi baris tu tak kena. Patutnya al-ghaniyyi, sifat bagi maulahu. Silap. Kepada Tuhannya, Tuhan hamba yang maha kaya ia Tuhan tu, bihi. Jadi bihi pelik kau tu. Sebab kalau ikutkan al-ghaniyyu amma siwahu sudah. Al-ghaniyyu Al-ghaniyyi amma siwahu, yang terkaya ia daripada barang yang selainnya, selain maulah. Makna maulahu, aku berhajat kepada tuannya, tuan hamba tu, yang tak berhajat kepada selainnya. Begitu. Tengok nuskhah bawah tu, yaqulul abdul faqiru ila maulahul ghaniyyi Khalid bin Abdullah bin Abi Bakr al-Azhari. Tapi wa fi ghairiha wa fi ghairi al-madhkurah, dan selain daripada 5 nuskhah yang tersebut tadi, kama huwa, seperti mana barang yang bermula dia barang tu, muthbatun, diisbatkan, disabitkan akan dia akan barang tu, a'lahu, di atas. Disabitkan a'lahu, a'la, di atas tu lah, di atas ni, matan asal ni. Nuskhah lain seperti mana yang sabit di atas ni. Jadi yaqulul abdul faqiru ila maulahu maula al-abdi al-ghaniyyi, silap baris tu. Kalau al-ghaniyyu dia jadi sifat bagi al-abdu, jadi al-ghaniyyi, yang terkaya ia bihi, dengan dia, dengan maulahu lah situnya, amma siwahu, daripada barang yang selainnya, selain maulahu. Qadimah payah dah. Qadimah payah dah Zahri. Tu. Siapa al-abdu? Badal al-Khalid, Khalidu, Khalid. Tu. Khalidun boleh. Dia bukannya mamnu nasaraf. Khalidun ialah Khalid ibnu Abdillah, ibnu badal Khalid, abdi mudhafu ilaih, Allahi mudhafu ilaih. Pok dia tu. Khalid bin Abdillah, ibni badal bagi abdi. Kalau ibnu ta'alluq khabar bagi mubtada mahzuf. Ai huwa, bermula dia Abdullah ibnu Abi Bakr.
bin Abi Bakrin. Abi jar majrur dah. Abi mudhafu ilaih, Bakrin mudhafu ilaih. Al-Azhari ay al-mansubu ila al-Azhar. Yang dinisbahkan Khalid itu kepada Azhar, sifat bagi Khalid. Tu amalahu Allah bi lutfihi al-khafi. Mudah-mudahan amala yu'amilu muamalah. Mana? Amalu, mudah-mudahan. Amalahu Allah, hu tu balik pada Khalid, Allahu fa'il, bilutfihi, bilutfillah, al-khafiyyi, rahsialah, ay la yu'raf. Amalahu Allah, mudah-mudahan. Nak terjemah apa amalan ni? Mengurniakan ia akan Khalid oleh Allah, bilutfihi, dengan kelembutan Allah, dengan ihsan Allah yang al-khafi. Al-khafi bermakna la yu'raf, tidak diketahui. Dengan makna apa? Dengan makna tidak diketahui. Tu. Wa ajrahu ay wa asala wa adamahu aujada. Itu makna ajrahu. Dan mengadakan ia Allah hu akan dia akan Khalid. Dan menetaplah ia Allah hu akan dia akan Khalid. Dan mengalirkan ia Allah akan dia akan Khalid ala awaidi birrihi. Atah awaidi birrihi. Awaidi birrihi. Birrihi birril Khalid. Birri bermakna ihsan, kebaikan Khalid. Awaid ni al-ma'rufat, yang dikenali. Mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan, mengadakan Khalid itu atas kebaikannya yang ma'ruf. Itu. Oh, payah. Al-khafi yang al-hafi, silap. Al-hafi. Al-hafi sini mana? Al-kathiri, yang banyak. Yang mana banyaknya kebaikan Khalid ni. Kebaikan yang tu pula ma'ruf. Awaid mana ma'ruf. Awaid asal adat-adat tu lah. Awaid sirah muntahal jumuk. Fawailu. Al-hafi al-kathir. Allah Ta'ala melimpahkan, mengadakan, mengekalkan Khalid itu atas kebaikannya yang ma'ruf, yang hafi, yang banyak. Itu. Apa yang dia kata? Maqul qaul. Alhamdulillahi. Bermula puji-puji itu ay mustahaqqun lillah, yang mustahak bagi Allah, lillahi jar majrur. Rafi'i maqamil muntasibina, apa nama tu, sifat yang mengangkatlah akan maqam al-muntasibina, orang-orang yang terangkat, orang-orang yang tinggi. Allah Ta'ala mengangkat akan maf'ulun bih, maqami bukan maf'ulun bih. Rafi'i maqami idhafa isi fa'il kepada maf'ul. Al-muntasibina mudhafu ilaih. Mengangkatlah oleh Allah Ta'ala akan kedudukan orang-orang yang tertinggi, linaf'il abidi, untuk memanfaatkan, untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba, untuk memberi manfaatkan akan hamba-hamba. Tu Al-abidi jamak bagi abdun. Nombor 2 tu dia tulis bil jarri 'ala al badaliyati. Baca dengan jar atas dasar badal. 'Ala al badaliyati ay 'ala kaunihi badal. 'Ala kaunihi badalan. Jadi rafi'i itu tak jadi sifat, jadi badal. Jadi badal. Rafi'i maqamil muntasibina. Ala haddi qawlihi ta'ala, atas sakatan perkataan firman Allah Ta'ala. Yang mana kata badal ni? Hak ni dalil dia. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Bermula puji-puji itu bagi Allah, Tuhan yang mencipta akan langit-langit dan bumi. Gitu. Jadi badal lah. Dia kata badal lah, ikut Quran. Tu. Ikut apa dia? Ikut Quran. Tapi nak jadi sifat boleh juga. Nak kata badan boleh, sifat boleh tu. Tu surah Fatir ayat 1. Wa yajuzu raf'u bi taqdiri mubtada'in mahdhufin. Dan haruslah merafa'kan rafi'u tu ni, merafa'kan dengan takdir mubtada' mahzuf. Jadi macam mana? Ai huwa, bermula dia Allah itu, rafi'u maqamil muntasibin ila akhirih. Wa nasbuhu, dan juga harus untuk menasakkan rafi' tadi bi taqdiri fi'lin mahdhufin, dengan takdir fi'il yang dihadzafkan. Jadi alhamdulillahi rafi'a maqamil muntasibina. Apa maksud?
Jadi fi'il mahzuf ay a'ni, berkehendak oleh akunya akan rafi'al maqam ila akhirih. Gitu. Al-khafidina ataf kepada bukan. Al-khafidina sifat bagi muntasibin. Boleh juga. Allah Ta'ala mengangkat akan maqam kedudukan orang-orang yang tertinggi untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba. Yang mana orang tertinggi itu al-khafidina, yang merendahkan mereka itu muntasibin. Maf'ulun bih janahahum, maf'ulun bih khafid, akan sayap-sayap mereka itu muntasibin lil mustafidi, untuk memberi faedah lil mustafi, kepada orang yang menuntut faedah. Itu kepada orang yang menuntut faedah. Istafada yastafidu istifadatan wa huwa mustafid, orang yang menuntut akan faedah. Orang yang menuntutkan akan faedah kepada muntasibin ni, mereka ni akan merendahkan sayap, mana tawadhu', kinayah pada tawadhu'. Mereka nak mengaji dengan mereka akan tawadhu', nak mengambil istifadah. Siapa yang mengambil istifadah? Orang lain terhadap muntasibin. Jadi muntasibin tu akan al-khafidina janahahum lil mustafid. Tu. Ni bara'atul istihlal, muntasibin nasa. Naf'il al-khafidin khafat. Al-jazimin, jazam. Al-jazimina sifat kedua bagi muntasibin boleh. Lagi pula al-jazimina, yang jazam mereka itu bi anna tashilan nahwi ila al-ulumi minallahi ta'ala, yang meyakini oleh mereka itu dengan bahawasanya memudahkan nahwu tu, bi anna tashilan nahwi, dengan bahawasanya memudahkan nahwu tu ilal ulumi, kepada ilmu-ilmu, yakni al-ulumil ukhar, kepada ilmu-ilmu yang lain tu, minallahi ta'ala, ialah daripada Allah Ta'ala. Mereka yakin hak tu. Tashila isim anna an-nahwi mudhafu ilaih ila al-ulumi jar majrur min ta'alluq suatu mahzuf khabar anna ay sabitun sabit ia minallahi jar majrur, daripada Allah Ta'ala hal, min ghairi syakkin, tanpa syak, wala tardidin, tanpa ada keraguan, tanpa syak dan tanpa ada keraguan. Nombor 3 bawah tu fi qawlihi, pada perkataan musannif rafi' wal muntasibin wal khafidin wal jazimin wal nahwi itu bara'atu istihlalin, bara'atu istihlal. Nahwu lah, jazimin jazam, khafidin khafat, muntasibin nasab, rafi' rafa'. Wahia dan bermula dia bara'atu istihlal. Apa maksud bara'atu istihlal? Ayyatiyal mutakallimu, bahawa membawa datanglah oleh orang yang bercakap fi tali'ati kalamihi, yakni pada awal perkataan orang yang cakap tu, bima yush'iru bimaqsudihi, dengan barang yang memberi faham memberi faham ma bimaqsudi al-mutakallim, dengan maksud mutakallim. Mana rafi'ina, maksudnya nak bincang pasal nahwu, sebab rafi'in ada kaitan dengan rafi', muntasibin nasab, jazimin jazam, begitu. Jadi mereka ni meyakini sahala yusahilu tashil, kemudahan nahwu itu masuk kepada ilmu-ilmu yang lain itu sabit daripada Allah, bukan daripada mereka. Tu dia. Min ghairi syakkin wala tardidin, tanpa syak dan tanpa keraguan. Tardidin nombor 1 fi zai, pada zai nuskhah lain, wala tabdilin, dengan makna wala tabdil. Habis. Wala tabdil mana wala taghyir, tanpa ada perubahan, tanpa goyah lah. Okey. Wassalatu wassalamu, dan bermula selawat, ataf assalamu dan sejahtera itu ala ay nazilani, turun kedua-duanya khabar, ala sayyidina, sayyidi jar majrur wa huwa mudhaf na mudhafu ilaih, atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Badal Muhammadin, ialah Muhammad. Siapa Muhammad? Sifat al-mu'ribi ay al-mubayyini, yang menerangkan ia Muhammad bil lisanil fasihi, dengan lisan, ta'alluq ba pada mu'rib, dengan lisan, dengan lidah, sifat al-fasihi, yang fasih, yang lancar, amma, daripada barang, fi dhamiri Muhammad ay amma thabata, daripada barang yang telah sabitlah ia barang, fi dhamiri Muhammad,
dalam hatinya hati Muhammad. Diungkapkan, diterangkan dengan lidah yang fasih daripada perkara yang sabit dalam hati. Min ghairi gharabatin, tanpa gharabatin ni ai ma yaj'alu syai'a ghariban mukhtalifan. Sesuatu yang menjadi barang yang menjadikan sesuatu itu gharib, pelik, mukhtalifan, cangguh. Jadi Nabi SAW mengungkapkan perkataan daripada apa yang sabit dalam hati dia itu ghairu gharabatin, tanpa rasa pelik. Ini perkataan, ungkapan-ungkapan itu tak menimbulkan syok pada orang, tak menimbulkan keraguan pada orang, yang mana dia ni Nabi cakap begitu. Cakapan Nabi semua dari sudut nahwu betul. Sudut nahwu lah ni. Bagi kita sekarang kaitan nahwu, bukan kaitan ilmu hadis ni. Wala tanafurin, dan tidak menimbulkan pergaduhan. Tu tanafurin. Wala ta'qidin, dan tidak berbelit-belit. Aqad, berbelit-belit. Mudah nak faham. Tapi bukan maksud mudah nak faham tu baca sendiri hadis, istinbat hukum sendiri, bukan. Sudut ungkapan Nabi itu tak belit, bahkan jawami'ul kalim. Kalam pendek, makna panjang, hurai ulama. Wa ala alihi, ataf kepada ala sayyidina, ay wassalatu wassalamu, dan rahmat serta salam itu ala alihi ali Muhammadin, atas keluarganya keluarga Muhammad, ataf wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya sahabat-sahabat Muhammad. Siapa sahabat Muhammad tu? Ulil fasahati, sifat al-fasahati mudhafu ilaih, yang mempunyai kefasihan, ataf, wal balaghati, dan balaghah, metafora dalam cakap, wat tajridi. Dalam nombor dua tu kat bawah tu dia kata fi ba wa ha, dalam nuskhah ba dengan ha dia kata fi tajwidi, tajwid dengan mana bil wawi, dengan waw badal ra'i, ganti ra. Sini tajrid, ada nuskhah lain tajwid. Kalau tajwid dengan mana yaj'aluhu jayyidan, menjadikan kalam itu baik, nampak baik, tajwid jadi tajrid sini ulil fasahati wal balaghati wat tajridi, yang mempunyai kefasihan, ataf, wal balaghati, dan balaghah, metafora yang tersendiri ketika bercakap, kalam-kalam mereka, wat tajridi. Tajrid, nak kata apa tajrid ni? Kalau nuskhah lain wat tajwidi senang lah, iaitu yaj'aluhu jayyidan, ay yaj'alul kalamah jayyidan, menjadikan perkataan kalam itu bagus. Amma ba'du, adapun selepas daripada itu, ay amma ba'dal basmalati wal hamdalati wassalatu wassalami, Nombor 3 dia kata hakadha fi zai, begitulah dalam nuskhah zai, wa fi ghairihi wa fi ghairi zai, dan selain daripada nuskhah zai dia sebut wa ba'du, wal awwalu, dan bermula yang pertama mana? Amma ba'du tu awfaqu, lebih menepati lis sunnati, bagi sunnah. Sebab Nabi SAW tak sebut wa ba'du, tapi sebut amma ba'du. Adapun wa ba'du itu adat ulama. Adat ulama. Wa tu ganti pada amma. Fahadha, jawab bagi amma. Fa tu ai fahadha al-madhkur, ataupun fahadha sini, hadha ada boleh hakiki, boleh majazi. Kalau hadha dengan makna dia dah buat dah isi, kemudian muqaddimah, kemudian hadha sini isyarah hakiki. Ini mana? Ini lah, sebab dah buat dah. Ini. Tapi kalau majaz, kalau dia tidak buat lagi isi, dia buat muqaddimah dulu, isi tak ada lagi, maka dia panggil isyarat pada zihin. Dia panggil isyarah majazi. Fahadha syarhun khabar, ialah syarah sifat latifun, yang kecil, tawadhu' itu, yang kecil, li alfadhil ajurumiyati, bagi lafaz jurumiyah, li alfadhi jar majrur wa huwa mudhaf, al ajurumiyati mudhafu ilaih. Syarah yang kecil saja bagi lafaz jurumiyah tu. Nombor 4 fi alif wa ha, pada nuskhah alif dan ha tu al jarumiyah. Dia sebut jarumiyah, bukan al jurumiyah. Kan ini dalam nuskhah lain hadza syarhun latifun
lil jurumiyah. Begitu selalu. Wa fi ta dalam kitab, dalam nuskhah ta pula ala alf alfadhi al-ajurumiyah. Atas lafaz jurumiyah. Ada yang begitu. Ada dengan lafaz ala, ada dengan makna li, ada dengan al-jurumiyah lalu. Dengan makna al-jurumiyah lalu. Syarhul latifun lil ajurumiyah. Fi usuli ilmi al-arabiyyati pada sini ay hala kauni al-fadhil ajrumiyyati thabitan fi usuli ilmi al-arabiyyati. Hal keadaan lafaz-lafaz jurumiyah itu sabit ia fi usuli ilmi al-arabiyyah, pada usul ilmu bahasa Arab, ilmu yang dibahasakan oleh Arab, yang dibahasakan kepada Arab, ilmu bahasa Arab lah. Yantafi'u bihi al-mubtadi'u, yantafi'u bihi ay bihadha asy-syarh al-latifi, dan memberi manfaatlah ia, mendapat manfaatlah ia bihi dengan dia, dengan syarah yang kecil ni, fa'il, mendapat manfaat oleh al-mubtadi'u, oleh orang yang baru belajar, insya-Allah taala, jika menghendakilah fa'il oleh Allah taala. Itu mubtadi juga, tadi pun mubtadi juga. Sesuai lah untuk kita ni. Wala yahtaju ilaihi al-muntahi. Dia punya tawadhu. Wala yahtaju, dan tidak berhajatlah ilaihi ila syarhil latifi, kepada syarah yang kecil ni, fa'il al-muntahi, oleh orang yang muntahi, tahap belajar dia muntahi dah. Tak sesuai lah dia kata. Tapi sesuai juga, sesuai nisbah nak mengingati semula ilmu yang dia belajar waktu mubtadi. Begitu. Amiltuhu lis-sighari fil fanni wal atfali. Membuatlah ia oleh aku, akan dia akan syarah itu, maf'ulun bih, akan dia akan syarah itu, lis-sighari, untuk budak-budak ya, lis-sighari jar majrur, fil fanni, pada lis-sighari fil fanni, bagi budak-budak, lis-sighar, bagi orang-orang yang baru belajar, budak kecil, fil fanni, dalam bidang tersebut, wal atfali, ataf lis-sighar, dan juga budak-budak, sama lebih kurang. Sighar budak kecil, atfal budak-budak, sama lah lebih kurang. Amiltu lis-sighari fil fan, ay fil fan, fan mana? Fan al-ma'lum lah, alif lam lil ahdi. Dia panggil alif lam lil ahdi dhihni. Bidang apa ni? Bidang ini. Bidang nahwu lah, mafhum lah, maklum kata bidang nahwu, sebab kita sekarang bincang nahwu, bukan bincang akidah. La lil mumarisina, bukannya membuat oleh aku akan syarah ini bagi lil mumarisina, bagi mumarisina ni asalnya jurulatih lah, orang yang dah gila-gila dah, orang yang dah sampai tahap muntahi dah. Lil mumarisina lil ilmi, orang-orang yang sentiasa sokmo-sokmo dah melatih dia lil ilmi, akan ilmu. Tu nuskhah 5, nombor 5, fi alif, pada nuskhah alif tu fil ilmi, yakni dalam ilmu. Lil mumarisina lil ilmi, ataupun lil mumarisina fil ilmi, dalam ilmu. Orang yang sudah kebiasaan, gitu. Lil mumarisi, orang yang sudah biasa dalam ilmu ini. Ilmu mana? Ilmu nahwu lah. Alif lam lil ahdi dhihni. Ilmu ini ilmu nahwu. Begitu. Siapa mumarisin tu? Bayan min fuhulir rijali. Apa fuhul? Kena terjemah elok-elok fuhul tu. Fuhul sini mana? Al-mutamayyizuna, al-mufaddaluna, orang yang pandai. Orang yang pandai. Orang yang diberikan anugerah kepandaian bagi pok-pok laki. Rijal sini bukan termasuk laki saja. Rijal termasuk sekali perempuan. Rijal ni ay ar-rijal fil ilm. Orang yang hebat dalam ilmu. Fuhul terjemahnya pandai. Dia fuhul satu lagi dengan makna kemaluan. Jaga-jaga. Fuhulir rijal, ay zakarir rijal, kalau ta'ang. Habis kita apa? Zakar laki kau nak pula. Fuhul ni asalnya dalam kamus tu, dia asalnya adalah kemaluan kuda. Jadi fuhuli ar-rijali tu maknanya ialah kemaluan laki, bukan kemaluan kuda.
Tapi itlaq asal lah. Itlaq asal al-fuhul tu kemaluan kuda. Gitu. Hamalani alaihi syaikhi syaikhul waqti wat tariqati wa ma'dinus suluki wal haqiqati sayyidi wa maulaya al-arifu bi rabbihil aliyyi sayyidi al-syaikhu Abbasun al-Azhari. Allah, panjang Hamalani Hamalani membawalah ia akan daku alaihi ala asyarhil latif. Mana mendorong. Mendoronglah akan daku atasnya atas syarah yang latif itu oleh syekhi. Guru dia yang dorong dia. Suruh buat syarah ni. Pencetuslah. Siapa tu? Syekhi, guruku. Siapa guruku tu? Badal. Syekhul waqti. Syekh pada zaman dia. Pada waktunya. Wat tariqati dan tariqah. Ataf pada waktu. Wa ma'dinu ataf syekhu. Dan juga ma'din. Ma'din ni asalnya mawdi'u istikhraji al-jawhar minal-dhahab wal-fidh wa nahwihi. Tu al-ma'din. Apa ma'din? Ay mawdi'u istikhrajil jawhar. Tempat menuntut keluar. Tempat korek lah. Tempat cari, tempat menuntut keluar jawhar minal-dhahab daripada emas dan sebagainya. Tu asal ma'din lah. Harta dalam tanah tu. Wa ma'dinus suluki wal haqiqati. As-suluk, nisbah tasawuf ni, suluk-suluk ni. Wal haqiqati dan hakikat. Okay. Mana tempat sumber untuk nisbah syekh kita yang dia nak akan sebut siapa nama dia ni. Syekh yang menunjukkan dia jalan dan hakikat dari suluk tasawuf lah. Ini suluk tasawuf lah ni. Gelaran-gelaran tasawuf lah ni. Syekhul waqti wat tariqah wa ma'dinus suluki wal haqiqah. Sayyidi badal lagi. Penghuluku, sayyidi wa maulaya dan tuanku, al-arifu, orang yang mengenali bi rabbihi akan Tuhannya. Tuhannya Tuhan syekhi. Al-aliyyi sifat bi rabbihi, yang maha tinggi. Sayyidi, sayyidi lagi. Itu penghulu sayyidi asy-syaikhu Syekh Abbasun baru nama dia. Badal. Al-Azhari sifat ay al-mansubu ila al-Azhar. Yang ini nisbahkan dia kan Abbas tu kepada Azhar. Nombor 6 dia kata, lam ahtadi ila tarjamati Syekh Abbas Al-Azhari. Tidak mendapati oleh aku kepada biografi Syekh Abbas Al-Azhari. Aku tak dapat, tak tahu. Siapa dia ni? Nafa'ani Allahu bi barakatihi. Mudah-mudahan memanfaatkanlah oleh aku memanfaatkanlah akan daku fa'il oleh Allah bi barakatihi, dengan keberkatan guruku Syekh Abbas Al-Azhari. Tengok. Penisbahan. Dia tawassul juga kepada orang soleh, guru sendiri. Tawassul guru sendiri, boleh tawassul sini. Li tawassul. Mudah-mudahan memanfaatkan akan daku oleh Allah dengan keberkatan guruku. Wa a'ada alayya wa ala, dan mengembalikanlah ia ya Allah alayya ke atas aku Syekh Khalid, ataf wa ala jami'il muslimina, dan kepada sekalian orang Islam. Ala jami'i jar majrur wa huwa mudhaf al muslimina mudhaf ilaih. Apa tu? Ada tu. Ay min salihi da'awati syekhi. Daripada kebaikan doa-doanya, permintaan syekhi tadi. Guruku tadi itulah. Dia kata nombor 7 tu fiha. Dalam nuskha ziyadatun. Ada tambahan. Nassuha bermula nasnya. Nas tu makna tulisan yang tambah tu lah. Nassuha, nassu ziyadah, ialah fid dunya wal akhirah. Dia tak ada tambah lagi. Nuskhah lain, min salihi da'awatihi fid dunya wal akhirah. Tapi dia kata wa muqtadas saj'ati ya'baha. Dan bermula muqtada, benda yang dapat difahami daripada sajak. Sajak ni apa dia? Benda hak akhir-akhir itu sama. Fahamnya ya'baha, menafikan ia muqtada akan dia akan ziyadatu nasihat.
Tak ada fi dunia wal akhirah, sebab sajak semua dengan hi belaka. Nafa'ani Allahu bi barakatihi wa a'ada alayya wa ala jami'il muslimina min salihi da'awatihi. Sajak tu. Jadi kalau tambah fi dunia wal akhirah, tak ini sajak lah. Situ. Innahu, mana tadi? Okay. Wa innahu, sesungguhnya nya Allah, isim inna, ala zalika an-naf'i, atas demikian itu, demikian memanfaatkan tu, khabar qadirun, khabar inna. Ala tu muta'alliq muqaddam. Asalnya innahu qadirun ala zalika an-naf'i, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas demikian memanfaatkan itu. Wabil ijabati jadirun, jadirun bil ijabah. Saya gitulah, wajadirun bil ijabah, dan mudah dengan mengkabulkannya. Dan hanya dengan mengkabulkannya itu jadirun, mudah, iaitu mudah bagi Allah. Selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-kalamu, bermula kalam itu, fi istilahin nahwiyina, pada istilah ulama-ulama nahwu. Fi istilahi jar majrur wa huwa mudhaf, an-nahwiyina mudhaf ilaih. Jadi kalam nisbah nisbah orang nahwu, bukan nisbah akidah. Kalau akidah kalam sifat Tuhan, kalam sifat Rasul, bukan sifat Rasul, kalam yang diungkapkan oleh Rasul. Itu kalau akidah. Adakah kalam yang diungkapkan Rasul tu betul pada tiga perkara. Betul nisbah kalam Rasul atas mengaku Rasul, kalam Rasul atas membawa hukum, kalam Rasul atas cakap benda dunia. Tiga-tiga ni sidqun. Tu dalam Sirajul Huda. Tu kalau akidah. Kalam dalam fiqh nisbah batas mayang, ataupun kalam nisbah talak, nisbah ta'liq talak, nisbah merdeka, ta'liq merdeka. Itu kalam dalam fiqh. Ni kalam sini kalam nahwu. Apa dia kah kalam nahwu? Huwa dhamiru faslin, ialah khabar, al-lafzu ialah lafaz. Apa lafaz? Yani as-sautu, suara. Lafaz tu suara. Suara apa? Sifat. Al-mustamilu, yang merangkumilah ia suara tu, ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebahagian huruf-huruf yang dibangsakan kepada hijai. Huruf-huruf hijaiyah lah. Alif, ba, ta, tha, jim tu. Jadi suara yang mengandungi sebahagian daripada huruf-huruf hijaiyah, lafaz. Sebab apa dia kata sebahagian? Kerana tak sekiranya dia kata ala al-huruf al-hijaiyah kulliha, seluruhnya, niscaya yang kita cakap ni tak panggil lafaz lah. Sebab kita cakap sebagai hurufnya. Kalau kita cakap Arab lah. Tu allati, sifat kedua al-huruf, yang mana huruf tu awwalu mubtada', mudhafu ilaih, al-alifu khabar, aid kepada allati, alifu awwaluha al-alifu, itu silah allati. Bermula awalnya awal allati, yakni huruf tu ialah alif, ataf, wa akhiruha istinah lah, dan bermula akhirnya akhir allati ialah al-ya'u. Daripada alif sampai ya, huruf hijaiyah dipanggil. Ataupun dia panggil nama lain sebagai huruful mabani. Hurufu al-mabani. Dia tak panggil huruful ma'ani. Kalau huruful ma'ani, haraf dalam nahwu. Fi itu huruf. Itu huruf ma'ani. Huruf yang ada makna. Ala, huruf yang ada makna. Tapi huruf al-mabani, hijaiyah semata-mata. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nombor 8 tadi tak baca tu. Fi dal wa ha wa zai wa ha ala ma yasha'u qadirun. Atas nuskhah lain dia sebut ala yasha'u, ala ma yasha', atas barang yang berkehendak ya Allah, ai ma yasha'uhu. Kena takdir silah aid. Aid dia kena takdir. Hu kembali pada ma. Atas barang yang berkehendak ya Allah, ia akan barang qadirun. Mampu ia, ai qadirun ala ma yasha'uhu. Begitu. Itu makna lafaz. Jadi kalam mesti lafaz yang terungkap daripada lafaz alif sehingga ya. Makna kalau A, B, C tak panggil lafaz lah. Nisbah nahwu ni. Tu. Tengok dia punya takrifan tu, dia akan keluarlah muhtarazat yang lain.
Nombor dua, mestilah al-murakkabu. Apa dia? Murakkab. Murakkab. Lafaz yang murakkab. Murakkab itu apa dia? Yang tersusun. Rakkaba yurakkibu tarkiban wa huwa murakkibun wa dhaka murakkabun. Tersusun ia isi maf'ul. Apa tu? Ma tarakkaba min kalimataini fasa'idan. Barang yakni lafaz. Barang kena pada masadak ni lafaz. Barang yakni lafaz tarakkaba yang tersusun ia barang bayan min kalimataini daripada dua kalimah jar majrur. Fasa'idan ay fa dhahaba al-adadu sa'idan ala kalimataini. Tu hal. Fasa'idan asal pada sama macam fa akthara hal ay fa dhahaba al-adadu sa'idan akthara min kalimataini, yakni lebih daripada dua kalimah, 3 4 5 tu tarkib mesti murakkab. Mana kalau seko-seko tak panggil kalam. Zaid semata, Zaid noktah tak panggil kalam. Muhammad noktah tak panggil kalam. Lepas tu panggil apa? Kalimah. Ni panggil kalimah, tak panggil kalam. Kalam mesti tarkib. Itu. Nombor 3, al-mufidu yang memberi faedah ia. Tarkib tersebut memberi faedah. Kalau tarkib susun tapi tak faham, tak jadi juga. Tak jadi kalam juga. Mufid bil isnadi, memberi faedah ia dengan isnad. Isnad majazi dah. Isnad apa? Isnad. Isnad tu dengan mana? Yang musnad ilaih tu. Bil isnadi musnad ilaih. Bil isnad lah. Dengan isnad iaitu musnad ilaih. Kalau mubtada khabar, mubtada tu musnad ilaih, khabar tu musnad. Kalau fa'il tu musnad ilaih, fa'il tu musnad. Begitu. Jadi kalau ada mubtada tak ada khabar, tak faham. Kecuali beberapa masalah yang tak ada khabar tu lain cerita tu. Dia ada masaddal khabar. Masaddal khabar, mubtada hak tak ada khabar, tapi i'rab dia tu masaddal khabar. Tu yang terpencil lah. Tu dalam Hasyiah Ashmawi terah bahar tu. Al-mufidu faidatan, afada yufidu ifadatan wa huwa mufidun. Faidatan memberi faedah ia, faidatan tamatan, faedah memberi faedah ia bil isnadi dengan isnad, faidatan tamatan sebagai faedah yang sempurna. Faidatan tamatan. Qauluhu tamatan itu ziyadatun min jim wa waw wa zai wa ta. Katanya tamah sempurna tu ialah tambahan daripada nuskhah jim waw zai ta. Okey. Mana faedah yang sempurna? Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha 'ala al-faidah at-tamah. Yahsunu terjemah zahir baiklah. Yang eloklah oleh sukutul mutakallimi, diamnya orang yang bercakap, 'alaiha 'alal faidah tamah, atas faedah yang tamah, yang sempurna hasil dia cakap tu. Lagu mana yahsuru sukutul mutakallim tu? Nombor 2 tu fi alif pada hamzah, pada nuskhah alif, yahsunus sukutu. Tak ada mutakallim. Kalau yahsunus sukutu daripada siapa? Mutakallim kan mustami'? Sebenarnya al-mutakallim kan mustami' khilaf. Kita ni al-mutakallim. Al-mutakallim itu nisbah kalau dia cakap tu. Kalaulah tarkib ayat dia itu memberi faedah, maka bila dia senyap tu orang faham. Okey? Sebab tu dia khilaf tu, yang yahsunu sukut tu mutakallim kan mustami'. Kalau mustami' orang yang dengar mutakallim cakap. Kalau mutakallim tu sendiri yang cakap. Yang mana kalau orang yang cakap ni berhenti situ memberi faedah. Yahsunu sukut tu mutakallim. Bila dia bercakap, dia berhenti situ, orang lain faham. Yahsunu sukut tu mustami'. Mana orang yang mendengar tu diam dan faham, bukannya tertanya-tanya, tertunggu-tunggu lagi mutakallim nak cakap apa. Jadi kalau jumlah tu ada syarat dengan jawab, dia terhenti syarat, jawab tak ada, jadi terpinga-pinga mustami'. Ada lagi ke nak cakap, dia berhenti dah. Itu la yahsunu sukut lah. Tu la yahsunu sukut.
Tu beza, jihah yang berbeza. Kalau yahsunu sukutul mutakallim, orang yang cakap tu, cakap bila stop situ, tarkib ayat situ, stop situ, maka bagus tak dia stop situ. Kalau dia stop situ dengan makna, kalau dia stop dengan ayat tu, dia stop, dia berhenti. Maka dia berhenti, bila berhenti diamlah dia. Bila diam dia faham tak? Faham tak perkataan yang diungkap tu? Faham. Yahsunu sukutul mutakallim. Sukutul mutakallim tu bagus. Nisbah orang yang dapat faham daripada mutakallim tu yahsunu sukutul mustami'. Orang yang mendengar tu diam, dia faham. Oh, dia cakap ni, faham. Faidah tamah. Bihaitsu la yasiru as-sami'u muntadhiran li syai'in akhara. Ini khilaf lah. Yahsunu sukutu mutakallim kan mustami' tu khilaf. Kita ni mutakallim. Lagu mana yahsunu sukutu mutakallim? Baiknya oleh diam mutakallim. Bila lepas stop cakap tu bagus. Memberi faedah tamah. Dengan sekira-kira la yasiru sami'u. Tidak menjadilah sami' itu. As-sami'u isim la yasiru. Muntadhiran khabar. Khabar yasir. La yasiru sami'u tidak menjadilah pendengar itu muntadhiran. Menunggu-nunggu li syai'in akhar. Lam zaidah syai'in maf'ul bih muntadhiran akhara sifat bagi syai'in akhara mamnu' min as-sarf. Itu al-mufid. Memberi faedah. Nombor 4 bil wad'i ay al-arabi. Dengan perletakan yang dibangsakan kepada Arab. Ada dengan makna bil wad'i ini ay bil qasdi, dengan qasak cakap. Ada kitab lain, contoh Makudi tu dia kata qasak cakap. Kalau cakap dia itu ketika tidur dalam keadaan dia tidak qasak cakap, maka itu bukan kalam dari sudut nahwu. Sebab tidak bil wad'i ay bil qasd. Ada setengah bil wad'i sini adalah perletakan bahasa. Bahasa Arab. Mana bahasa Melayu bukannya kalam. Bahasa India bukannya kalam. Begitu. Wahwa, dan bermula dia wad'ul arabi. Sebab tu ada satu istilah nama ilmu wada'. Ilmu wada' ay ilmu wad'ul arabi. Wad'ul arabi. Ilmu wada'. Ilmu nak letak perkataan tu untuk apa bahasa Arab. Ilmu wada'. Wahuwa, dan bermula dia al-wad'ul arabi itu khabar ja'lul lafzi dalilan 'ala al-ma'na, menjadikan akan lafaz tu sebagai dalil. Dalilan tu maf'ul bih ja'lu lagi. Menjadikan akan lafaz tersebut dalil 'ala al-ma'na, atas makna. Apa dalil? Petunjuk atas makna. Contoh kita kata Zaidun qaimun. Zaidun apa dia? Syakhsun. Syakhsun musamma bi Zaidin. Seseorang yang dinamakan dia dengan Zaid. Tu. Jadi Zaidun tu menunjukkan ke atas musamma. Kalau dia tu nama tu menunjukkan ke atas musamma. Kita ni musamma. Nama kita tu isim. Isim menjadi dalil kepada musamma. Menunjukkan kepada musamma. Lafaz menunjukkan kepada makna. Begitu. Bi ayyakuna minal awda'il arabiyyati, dengan bahawa adalah ia lafaz tu minal awda'il arabiyyati, daripada perletakan yang dibangsakan kepada Arab. Kama qala ba'duhum, seperti mana telah berkatalah oleh sebahagian mereka itu orang Arab. Tengok nombor 3. Ba'du fa'il hu mudhafu ilaih. Minal awda'i jar majrur al-arabiyyati sifat. Yakunu min tu ta'alluq satu mahzuf, khabar yakun mahzuf ay thabitan. Nombor 3 fi alif, dalam nuskhah alif bi ay yakuna minal awda'il arabiyyati, ia ada tambah gini. Katasmiyatil waladi Zaidan, seperti penamaan anak itu Zaid. Jadi walad itu musamma, Zaidan tu isim. Isim itu namalah lafaz yang menunjukkan kepada makna. Makna itu kepada musamma, iaitu diri, batang tubuh anak itu. Tu. Kama qala ba'dhum. Tu ada sebahagian nuskhah tambah kata tasmiyatil walad Zaidan. Okey. Qala wa qala jumhurul
Asy-syarihina, dan telah berkatalah fa'il majoriti pensyarah kepada matan al-Ajurumiyah. Dia kata majoritinya, dia kata gini, maqul qaul al-muradu bil wad'i huna al-qasdu. Al-qasdu khabar. Bermula perkara yang dikehendaki dengan wad' di sini ialah khabar al-qasdu, qasad. Yang ni cakap bahasa Arab tu mesti qasad. Cakap tu mesti qasad. Mestilah lafaz, tarkib, memberi faedah, dan dengan lafaz dengan berlafaz tersebut dengan qasad. Bukan dengan sebab terlupa, terlatah, tidur, gila, mesti dengan qasad. Ada setengah kebanyakannya dia kata gitu. Wa huwa ay yaqsidal mutakallimu ifadatas sami'i. Ni masuk qasad. Apa itu qasad? Waw istinaf al-bayani. Ma huwa al-qasdu? Seolah orang tanya, apa itu qasad? Huwa, bermula dia qasad, khabar. Ay yaqsida, bahawa menuju ia, bertujuan ia oleh fa'il al-mutakallimu, orang yang bercakap itu, maf'ulun bih, bertujuan ia mutakallim akan maf'ulun bih ifadatas sami'i, memberi faedah akan pendengar. Ifadatas sami'i idhafat masdar kepada maf'ul, afada yufidu ifadatan. Jadi dia cakap tu untuk orang yang dengar tu faham. Tu qasad lah. Jadi setengah ulama, majoriti syarihin dia kata, dia dilafazkan bil wad'i ni ay bil qasdi, dengan qasad. Dengan qasad. Wa hadzal khilafu lahu iltifatun. Tidak ada tak? Tak ada. Wa hadzal khilafu lahu iltifatun ila al khilafi fi anna dalalatal kalami hal hiya wad'iyatun am aqliyatun. Tambahan yang disebutkan oleh Syekh kita ni, tak ada betul lah. Kita yang kalam wa hadzal khilaf sampai habis lagi ni, perbahasan yang sehari dikritik oleh muhakkik itu ni. Dia kata hak ni tak padan dengan orang mubtadi'in. Kata kitab untuk mubtadi'in, tapi perbahasan mendalam dah ni, yang main dilalah pula dah. Maka dia kata wa hadzal khilafu, dan bermula perselisihan pendapat ini, hadza mubtada, al khilafu badal, lahu jar majrur ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, iltifatun mubtada muakhar, jumlah tu khabar hadza. Bermula perselisihan pandangan ini, lahu baginya, ay li hadzal khilaf, bagi khilaf ini, iltifatun, ada beberapa kecenderungan ilal bukan beberapa, mana wa hadzal khilafu, dan bermula perselisihan pandangan ini, lahu baginya, bagi perselisihan pandangan ini, iltifatun ilal khilaf, dapat dipandang kepada khilaf, kepada perselisihan pendapat, fi anna dalalatal kalami hal hiya wad'iyatun am aqliyatun, kepada bahawasanya penunjukan kalam. Penunjukan kalam ni makna penunjukan kalam, dalalatal kalami. Dalalatal kalami, penunjukan kalam itu, hal hiya, adakah bermula dia dalalatul kalam itu khabar wad'iyatun, wad'i ka ataf, am aqliyatun, ataupun aqli. Ni memang mantik. Memang mantik lah. Dilalah lafziyah, dilalah ghairul lafziyah. Dilalah ni, yang ni apa yang kita faham daripada kalam tu. Contoh, aqimus salah. Aqimus salah, aqimus salah tu sendiri dalil. Apa yang kita faham daripada dalil tersebut, wujubus salah, hak tu madlul. Gini, bukan. Bukan. Gini, contoh ni, contoh mudah. Contoh, kita nampak asap. Kita nampak asap. Asap tu dalil. Dalil yang menunjukkan kepada adanya api. Api tu madlul. Benda yang ditunjukkan hasil daripada dalil. Apa yang kita faham daripada dalil tersebut? Dalil dengan madlul tu, hasil daripada dalil dengan madlul tu, kita faham kata rumah terbakar. Hak tu dilalah.
Memberi faham kepada kata rumah tu bakar. Bila ada asap yang menjadi dalil kepada adanya api, api tu mandrul, hasilnya faham kata terbakar rumah. Hak tu dilalah. Jadi adakah pemahaman kalam itu wad'iyah am aqliyah? Hak peseng bangsa letak ataupun akal. Okey. Wal asahhu ay wal qaulul asahhu, bermula pandangan yang asahnya khabar athani, iaitu yang kedua. Apa yang kedua? Aqliyah. Lagu mana tu? Fa inna man arafa musamma zaidun, maka sesungguhnya orang, man isim inna, arafa orang yang mengetahui ia man maf'ulun bih musamma zaidun, penama Zaid, itu orang yang dinamakan Zaid. Musamma ni zat tubuh badan lah. Zaidun. Mathalan, contohnya. Mathal tu mathalan. Mathalan tu maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf. Wa arafa musamma qa'imun. Dan mengenali ia man itu. Akan musamma qa'imun. Akan benda yang dinamakan sebagai qa'im. Wa sami'a. Dan mendengar ia man. Zaidun qa'imun. Dia dengar perkataan. Wa sami'a Zaidun. Wa sami'a lafza ataupun kalama Zaidun wa qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Bi'irabihil makhsusi, dengan i'rabnya Zaidun qa'imun tu yang dikhusus, yang tertentu. Niscaya jawab bagi jawab ke apa ni? Bukan jawab. Bukan jawab, dia khabar inna. Jawab lah, betul lah. Jawab bagi man. Betul. Jawab bagi man. Fa inna man arafa, sesungguhnya siapa-siapa yang tahu yang tahu benda yang dinamakan dengan Zaid contohnya, dan dia tahu benda yang dinamakan dengan qaim, dia tahu Zaidun tu apa, qaim tu apa, dan bila dia dengar perkataan lafaz Zaidun qaimun dengan i'rabnya yang khusus, iaitu dun dengan mun, Zaidun qaimun, mun dengan dun, maka fahima bid-darurah, maka memahamilah ia man itu bid-darurati, dengan darurah, yakni tanpa fikir panjang, maf'ulun bih makna hadzal kalami, akan makna perkataan itu. Itulah dimakna sebagai aqliyah. Peletakan dalalah kalam tu aqliyah. Bila sebut Zaidun qaimun dalam kepala otak, faham secara darurah. Apa itu Zaidun qaimun? Sebab dia faham Zaidun tu apa, qaimun tu apa. Bahasa mantiknya, dia tahu Zaidun tu tasawur dia apa, qaimun tu tasawur dia apa. Maka berlakulah tasdik antara Zaidun dengan qaimun, dia faham bil darurah. Dia faham bil darurah. Dengarkah? Jadi dalalatul kalam itu bil aqli. Ala kulli hal, dia kata tadi khilaf. Dia kata tadi khilaf. Nombor 4 dia kata wallazi alaihi almuhaqqiquna, dan pendapat yang atasnya atas allazi itu almuhaqqiqun, yakni pendapat yang dikemukakan oleh puak-puak muhaqqiq, anna dalalatal kalami wad'iyatun, bahwasanya penunjukan kalam dan dapat difahami daripada kalam itu wad'iyah, khabar anna, peseng wad'i, peseng letak. Macam mana lagu tu? Fa inna man sami'a, maka sesungguhnya barang siapa yang mendengar ia barang siapa, dia dengar daraba Zaid, daraba Amrun Zaidun. Apa terbalik boleh ya, bahasa Arab terbalik tapi pelik daraba Amrun Zaidun ataupun daraba Zaidun Amrun. Telah memukullah akan Amar oleh Zaid. La yafhamu bid-daruratil aqliyah. Tidak dapat memaham ia man itu secara darurah al-aqliyati, darurah yang dibangsakan dengan akli. Anna ad-dariba Zaidun, bahwasanya yang memukul itu ialah Zaid, wa anna al-madruba Zaid Amrun, dan bahwasanya yang dipukul itu ialah Amr. Wa innama marji'u dhalika ila ma'rifatil wad'il arabi, hanya sahaja tempat rujuk demikian itu dhalikal fahmi itu, demikian faham itu, ila ma'rifatil wad'il arabi, kepada mengetahui perletakan yang dibangsakan kepada bahasa Arab. Sebab bahasa Arab bila sebut daraba Zaidun, Zaidun itulah darib, Amrun itulah madrub. Jadi kalau orang yang tak tahu bahasa Arab, ada gagak dia faham tak? Dia tak tahu yang kata Zaidun marfu' tu fa'il, Amrun mansub tu adalah maf'ulun bih, yang dipukul. Kalau dia tak tahu wad'ul arabi, dia tak tahu peletakan bahasa Arab. Kalau fa'il ni, pembuat ni, fa'il tu marfu', maf'ulun bih tu mansub. Kalau dia tak tahu, agak-agak dia faham tak perkataan yang semudah daraba Zaidun Amran.
Tak faham juga. Maka peletakan bahasa Arab di sini, peletakan kalam di sini ialah wad'i, ai wad'ul arabi. Itu apa dia? Wad'ul arabi, iaitu menjadikan lafaz tu sebagai dalil atas makna. Jadi sekarang ni kalau orang yang tak reti bahasa Arab ataupun orang yang tak faham peletakan bahasa Arab fa'il, maf'ul apa dia, agak-agak faham tak daraba Zaidun Amra, tak faham juga. Jadi peletakan jadi dalalatul kalam, penunjuk faham kepada kalam itu ialah wad'i, peletakan bahasa Arab. Orang yang tahu kaedah bahasa Arab, peletakan bahasa Arab wad'ul arabi, fa'il itu marfu'. Bila marfu' maka dia pembuatlah. Kalau mansub tu antaranya maf'ulun bih, menjadi mangsa, madrub. Baru dia faham, oh Zaidun ni fa'il. Fa'il bagi darab. Kalau Amrun tu maf'ul bagi darab. Gitu. Baru dia faham, oh maksud daraba Zaidun Amran. Tu wad'i, tu cara bahas. Kalau dalalatul kalam tu wad'i. Tapi kalau dalalatul kalam itu adalah aqli, nisbah kata, faham kata ja'a Zaidun ataupun Zaidun qa'imun. Kalau dia tasawur qa'im tu apa, boleh. Dia tasawur Zaidun tu apa, boleh. Bila gabung Zaidun qa'imun, dia faham bid-darurah. Tu aqliyah. Allah. Tu dia kata tu bawah tu. Yunzar hasyiyatu ibn haj yunzar pelik kau ni. Patutnya biasanya unzur lah, suruh lihat. Unzur hasyiyata ibn al-hajj. Ni yunzar. Yunzar hasyiyah ibn al-hajj. Hasyiyatu ibn al-hajj. Dia hasyiyah ibn al-hajj ni dia tak ada tabak, tak ada apa namanya, tak setakat kita tengok lah, tak ada cetakan yang elok lah, cetakan yang biasa-biasa ada lah, yang Halabi tu. Lepas tu dia kata apa? Waqad asyara, dan sesungguhnya telah mengisyaratlah ia syarih ila anna idraja hadhihi almas'alati, kepada bahawasanya memasukkan masalah ini fi kitabin muwajjahin lil mubtadi'ina, ke dalam kitab yang ditujukan kepada puak-puak yang baru belajar tu, khabar anna ghairu wajihin, tak layak lah, tak padan lah, tak molek mana lah kalau ikutkan. Sebab dia kata lil mubtadi'in, la lil mumarisina lil ilmi. Kalau lil mumarisina lil ilmi atau fil ilmi, padan lah. Nak faham ni kena faham mantik lu. Dalalah lafziyah, dalalah ghairul lafziyah. Dalalah lafziyah ada wad'iyah, ada aqliyah. Tu yang kata sini, aqliyah ada, wad'iyah ada, tabi'iyah ada. Mantik lama tinggal. Ni nak ajak kuai sini lepas raya. Dah habis Idhahul Mubham 2 tahun lepas. Berhenti terus nanti. Tu. Jadi dalil, madlul, dalalah. Dalil, madlul, dalalah. Dalalah tu sama ada berlafaz ataupun tidak. Kalau sini berlafaz lah sebab kalam berucap. Apa yang kita faham daripada sebalik perkataan tu. Jadi khilaf wad'iyah ke aqliyah, dalalatul kalam, penunjuk kalam tu. Apa yang dapat difahami pada kalam tu khilaf wad'iyah ke aqliyah. Kalau aqliyah maknanya kita faham secara bid-darurah bila kita faham qaim, tasawur bagi qaim tu apa, tasawur bagi Zaidun tu apa. Tapi kalau dalalatul kalam itu dalalah dia wad'iyah, maka la yufidu bid-darurah, tidak beri faedah, tidak faham dia secara darurah. Kalau dia tak faham peletakan bahasa Arab, yang marfu' fa'il itu pembuat, maf'ul mansub tu mangsa. Kalau dia tak tahu pun tak faham juga, walaupun semudah daraba Zaidun Amran. Allah. Wa hadzal haddu li jama'atin, dan bermula definisi ini, wa hadza mubtada, al haddu badal. Bermula definisi ini li jama'atin, ai khabar sabitun, sabit ya hadzal hadd li jama'atin, bagi satu puak. Minhum, sebahagian daripada mereka itu jamaah, khabar mubtada muakhar, al-Juzuli, ialah al-Imam al-Juzuli. Itu di bawah tu, dia data dia. Huwa ialah Isa ibnu Abdul Azizi al-Juzuli al-Murrakushi. Wafat tahun 607. Wa dhalika fi muqaddimatihi syahirati,
Dan demikian yang tersebut itu sabit ia dalam muqaddimah yang terkenal bil muqaddimatil juzuliyati fin nahwi. Boleh carilah muqaddimah al-juzuliyah dalam nahwu. Wa nassu kalamihi, dan bermula nas perkataan al-Imam al-Juzuli fiha dalam muqaddimah al-juzuliyah tu ialah al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Cantik sama seperti Imam Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa hasiluhu wallahu ta'ala a'lam. Habis. Jadinya Tuhfatus Saniyah ni kita tak baca lagi lah petang ni. Jadi kita sepatutnya start semalam. Jadi semalam ada keuzuran sikit. Jadi kita tak baca, jadi kena ganti tu. Kita targetnya 30 Ramadan tu khatam. Sehari lebih kurang 2-3 muka surat baca. Sekali majlis tu lah. Jadi Tuhfatus Saniyah tak tahulah malam ni boleh ke tak. Sebab kita ni ada daurah. Tapi tak apa, nanti boleh qada masa lain. Tengoklah sehari malam. Kalau tengok macam tak ada tu, tak ada lah. Tengok macam lama tu. Paling kurang mula pukul 10 lah. Sebab pukul 9 tu, lepas pukul 9 pagi syok nak makan. Kalau ke start pun pukul 10 lah. InsyaAllah ta'ala 10 lebih sikit. Tu Tuhfatus Saniyah pula. Kemudian esok sama juga petang. Cuma Baba kata nak khatam esok. Kalau anda kata khatam esok, maka lusa tu pagi ada lah khatam Wasailul Kalam tu. Dia kata nak khatam esok sebab mudah dah. Tak tahulah khatam esok ke tak. Tinggal lagi beberapa muka surat saja. Kalau anda kata khatam esok, mana esok petang ada. Kemudian malam esok ada, kita ganti sebab Selasa tak ada kelas. Lepas tu hari Rabu tu anda kata tak ada dah, pergi Marang tu, pergi Mercang tu, maka hari pagi tu ada lah. Pagi tu ada, kemudian petang tu ada, nak ganti hari pertama semalam tak baca. Dia ganti selalu, senang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.